Sambungan pengajian kita pada malam ini ialah muka surat 50. Masih kita menggunakan kitab Anak Kunci Syurga. Tajuknya, yang membatalkan air sembahyang. Apa yang dimaksudkan dengan yang membatalkan air sembahyang? Maknanya, wudu akan terbatal ataupun air sembahyang kita akan terbatal dengan berlakunya salah satu daripada yang akan kita bincang sebentar saja lagi. Wudu yang kita ambil itu, dia boleh terbatal. Dia boleh terbatal. Bukan kata apabila kita mengambil wudu, maka dia tak batal lah selama-lamanya. Tak ada. Dia boleh terbatal pada bila-bila masa sahaja. Dan apabila terbatalnya wudu, maka memerlukan kepada kita mengambil wudu yang baru. Okey, kata dia, perkara yang boleh membatalkan wudu ini, yang pertama dengan keluarnya sesuatu daripada dua jalan. Iaitu jalan yang dinamakan dengan kubul. Dan yang keduanya jalan yang dinamakan dengan dubur. Kubul maksudnya kemaluan depan, manakala kubul dia pula kemaluan belakang. Apabila terkeluar salah satu daripada dua jalan ini, sama ada jalan depan ataupun jalan belakang, maka wudu akan terbatal. Jadi apabila terbatalnya wudu, maka perlu kepada mengulangi wudu yang baru. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa ahadukum minkum minal ghaiti." Ataupun jaa ahadun minkum, apabila datang kepada salah seorang daripada kamu minal ghaiti, daripada berak. Mana bila seorang tak diberak, berertinya keluar salah satu daripada kubul, maka terbatallah wudunya. Ini contoh Quran yang dibaca oleh saya ialah yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Mana apabila keluar salah satu daripada dua jalan, sama ada kubul ataupun dubur, maka batallah wudu seseorang. Yang kedua, akan terbatalnya wudu disebabkan hilangnya akal. Hilang akal ni sebab apa? Sama ada dengan sebab dia tidur, ataupun dengan sebab dia mabuk, ataupun lain daripada keduanya. Contohnya, bila dia tidur, bangun-bangun tu bingung, gila tu, hilang akal, maka batal wuduk dia. Ataupun dia makan sesuatu yang memabukkan. Apabila makan sesuatu yang memabukkan, tiba-tiba hilang akal dia, maka akan terbatal wuduk dia. Kecuali dia telan ubat, tiba-tiba mabuk. Maka yang ni tak batal. Sebab apabila perbuatan dia menelan ubat, bukan sengaja disengajakan telan ubat tu. Bahkan dia menelan ubat kerana ada sesuatu yang membolehkan dia menelan ubat. Contoh pening kepala ke, tiba-tiba mabuk tu, maka tidak membatalkan wuduk. Kenapa? Sebab mabuk dia bukan berpunca daripada pensengajaan. Adapun tadi, dia mabuk kerana sengaja, maksudnya dia minum isak dadah, ataupun minum arak dalam kapasiti yang banyak, menghilangkan akal, yang itu akan terbatal wuduknya. Ini berdasarkan, kecuali tidur yang tetap papan punggungnya. Mana tidur yang tetap papan punggung, maksudnya dia tidur yang tidak menerima perubahan papan punggung dia. Makna tidur straight saja. Makna kalau dia bergoyang ke kiri ke kanan pun, punggung dia tidak berubah apa-apa. Tidur yang itu tidak membatalkan wudu. Sebab apa? Sebab biasanya tidur yang tetap papan punggung, maka punggung dia tidak bersedia untuk mengeluarkan sesuatu. Sama ada berak ataupun kentung. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ainan. Nabi kata dua mata itu, wika'us sahi, adalah pengikat kepada dubur.
Mata ni adalah pengikat kepada dubur. Maksudnya, apabila mata kita tak tidur, sudah tentu punggung kita nak keluar sesuatu akan terhalang. Makna mata kita dapat detect punggul nak keluar apa dia. Sama ada nak keluar najis ataupun nak keluar kentung. Kecuali apabila tidur. Bila tidur maksudnya mata dia dalam keadaan tidur. Maka pada waktu itu, maka dia tidak dapat lagi memberi kesan, tidak dapat lagi mengesani sama ada dubur dia tadi mengeluar sesuatu ataupun tidak. Sebab itu Nabi mengatakan mata dengan erti kata orang yang tak tidur ini, dia akan dapat mengetahui sama ada punggung dia mengeluarkan najis ataupun mengeluarkan kentung. Faman nama, oleh itu kata Nabi, sesiapa yang tidur, falyatawadda, maka hendaklah dia mengambil wudu. Mana berdasarkan kepada dalil ini mengatakan bahawa tidur itu membatalkan wudu. Yang ketiga perkara yang membatalkan wudu ialah bersentuh kulit lelaki dan kulit perempuan. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang sampai timbul rangsangan. Ini disebut perbahasan dia dalam kitab yang besar-besar. Mana semata-mata bersentuh kulit lelaki dan kulit perempuan bukan membatalkan wudu. Cuma yang membatalkan wudu ni kulit lelaki dan perempuan mana yang tersentuh ini, iaitu kulit lelaki ataupun perempuan yang salah seorang daripada mereka bila sampai kepada had yang menimbulkan rangsangan. Contoh kita orang lelaki sentuh kanak-kanak perempuan. Tidak timbul apa-apa rangsangan, itu tidak menjadi masalah. Tetapi katakanlah sentuh kulit budak perempuan yang berusia 9 tahun. Jadi kita rasa geram dah dengan budak ni, maka hukum dia batal. Wudu. Apabila tersentuh. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah Taala berfirman, "Aw lamastumun nisa." Ataupun jika kamu menyentuh perempuan. Maknanya menunjukkan kepada kita menyentuh kulit lelaki dan kulit perempuan ini boleh membatalkan wudu. Baik, yang keempat perkara yang boleh membatalkan wudu iaitu menyentuh salah satu daripada dua kemaluan. Iaitu kemaluan lelaki ataupun kemaluan perempuan. Sentuh-sentuh dengan tapak tangan. Jadi kalau sentuh dengan belakang tangan, tak apa. Kalau sentuh dengan belakang tangan, tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ni menyentuh dengan tapak tangan. Sama ada dia menyentuh kemaluan diri sendiri ataupun menyentuh kemaluan orang lain. Ini berdasarkan firman Allah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Man massa farjahu falyatawadda." Nabi kata, "Man massa farjahu," siapa di kalangan kamu yang menyentuh kemaluannya, falyatawadda, maka hendaklah dia mengambil wudu. Okey, habis. Ada soalan tak? Sidang penonton yang dihormati sekalian, ada soalan boleh tanya di skrin ni. Kalau tak ada, kita akan pindah kepada tajuk yang berikutnya. Tajuk yang berikutnya ialah perkara yang diharamkan disebabkan ketiadaan air sembahyang. Dengan erti kata, ada beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala disebabkan ketiadaan wudu. Ingat baik-baik. Bila kita tidak ada wudu, ada beberapa benda yang haram kita lakukan. Yang kata yang pertama apa dia? Yang pertama sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat. Sembahyang fardu sama ada fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, fardu isya ataupun fardu subuh. Ataupun sembahyang sunat sama ada sunat ba'diyah ataupun sunat qabliyah ataupun apa-apa sunat, sunat duha ke, sunat ajak ke, sunat pada mutlak ke, ataupun sunat wudu ke, semuanya haram jika ketiadaan wudu. Jika tak ada wudu, tak boleh kita nak sembahyang. Kenapa? Kerana Nabi SAW bersabda, Nabi mengatakan, la yakbadullahu salata ahadikum. Nabi kata Allah tidak menerima salat salah seorang daripada kamu idza ahdatha, apabila ia berhadas.
hatta yatawadda'a, sehingga dia mengambil wudu. Apa yang dimaksudkan tidak diterima di sini? Dalam hadis Nabi mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah Taala tidak menerima salah seorang daripada kamu. Apa yang dimaksudkan tidak menerima di sini? Yang dimaksudkan dengan tidak menerima salah seorang daripada kamu ialah tidak sah. Makna kalau semayang pun, semayang dia tidak sah. Kecuali dengan adanya wudu. Baik, dalam erti semayang, sujud tilawah. Juga tak boleh kita lakukan sujud tilawah dalam keadaan tidak ada wudu. Kak Nur Azizun, sujud tilawah ni tahu tak sujud apa? Sujud tilawah ni Kak Nur Azizun, kalau Kak Azizun baca Quran, dalam Quran tu dia ada tulis simbol sin. Dalam Quran yang kita baca tu, dalam banyak-banyak ayat yang kita baca, dia ada tulis tanda sin. Simbol sin itu adalah sujud. Maka pada ayat tersebut disunatkan kita sujud. Jadi sujud kerana membaca adalah sujud kerana kita membaca Quran adalah sunat. Bahkan kita diberi pahala yang banyaknya oleh Allah Ta'ala. Jadi barangkali ramai di kalangan orang-orang kita yang tak biasa dengan sujud tilawah ni. Walaupun baca Quran, tapi mereka jarang sangat mengerjakan sujud tilawah ini walaupun mereka membaca Quran. Oleh yang demikian pada malam ini, murid-murid yang saya kasih sekalian, siapa di kalangan kita-kita yang selalu membaca Quran tengok simbol sin, maka di situ disunatkan kita sujud. Contoh, kita baca Quran, katakanlah kita tak menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat, okeylah, itu lagi comel. Sebab apabila kita membaca Quran, disunatkan kita menghadap ke arah kiblat. Terima kasih Hashim Yusuf. Hashim Yusuf ni kawan saya di Kampung Limau Purut. Terima kasih Hashim, kena selalu tengok live kuliah saya pada setiap hari, iaitu pada malamnya mula jam 8 malam dan pada waktu pagi mula jam 6.45 pagi. Tengok, insya-Allah dalam setiap hari 2 kali saya menyediakan ruang untuk kita menimba ilmu. Mudah-mudahan ruang inilah membolehkan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Jadi kalau kita tidak ada ruang-ruang begini, payah nak masuk syurga, tahu? Payah. Baik. Apa dia tadi? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Maknanya pada menim sidang penonton yang saya hormati sekalian, mulai pada malam ini cuba kita praktik. Kita baca Quran. Apabila sampai kepada simbol sin, maka kita pun hadap muka kita ke arah kiblat. Kita pun niat dalam hati, ya Allah, aku nak sujud kerana membaca Quran ini kerana-Mu. Allahu Akbar, sujud. Lepas sujud, kita pun sambung balik baca Quran. Kita akan diberi pahala yang banyaknya oleh Allah Ta'ala. Simple saja perbuatan ini. Mudah saja kita lakukan. Tapi apabila jarang kita lakukan, sudah tentu menjadi satu kepelikan ataupun menjadi satu kesukaran untuk dilakukan. Kita kena cuba-cuba. Cuba, insya-Allah apabila kita selalu mencuba, perkara yang sebelum ini menjadi sulit ataupun menjadi susah, menjadi payah, ia akan menjadi mudah. Baik, yang termasuk dalam kategori semayam juga, selain daripada sujud tilawah, iaitu sujud syukur. Sujud syukur ni pula kanomi. Sujud syukur ini perlu dilakukan bila? Ketika mana kita memperoleh nikmat. Apabila Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita dalam keadaan contoh sekarang kita tak dapat pekerjaan. Tiba-tiba orang call kita menawarkan pekerjaan. Kita pun dapatlah bekerja. Maka kita terus Allahu Akbar. Niat, aku sujud syukur kerana-Mu ya Allah. Kita pun terus sujud. Maka dalam sujud itu kita mendoakan kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur sebanyak mungkin kepadamu atas nikmat Engkau telah memberi pekerjaan kepadaku. Dengan pekerjaan ini berilah pahala yang banyaknya kepadaku dan berilah aku dapat bekerja dengan penuh amanah. Mudah-mudahan pekerjaan ini menjadi jambatan memudahkan aku menuju akhirat-Mu. Memudahkan aku dimasukkan oleh-Mu ke dalam syurga. Memudahkan aku untuk meneruskan kehidupan. Kita doa sebanyak mungkin kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberi kemudahan demi kemudahan
kebaikan demi kebaikan kepada kita. Insya-Allah. Itu dia panggil sujud sujud syukur. Biasanya sujud syukur ini sering dilakukan oleh pasangan pengantin. Pasangan pengantin setelah mana selamat dia ijab dan qabul, biasanya imam akan minta dia sujud syukur. Jadi biasanya pengantin dia kena sujud syukurlah sebab dipaksa oleh imam. Kalau imam tak suruh, memang tak buat budak-budak ni. Bagus. Jadi beza antara pernikahan kita di zaman sekarang dengan pernikahan di zaman dulu. Dulu tak ada orang pun nak pimpin kita. Tak ada orang pun nak bimbing kita. Kalau kita tak ada ilmu, maka akan bodoh gitulah kita. Ya, zaman sekarang, kebiasaannya kita akan di-guide, kita akan dipandu, kita akan dipimpin oleh imam-imam kita ni. Ya, ini tidak lain tidak bukan. Ada soalan. Ustaz, tolong baca balik doa sujud syukur. Nanti semulalah. Nanti PM saya. Okey, siapa dia tanya? Nuraini Ismail. Nanti Nuraini WhatsApp personal WhatsApp personal, nombor telefon awak tu. Ambil nombor telefon saya, WhatsApp nanti saya hantar. Okey. Yang kedua, diharamkan disebab ketiadaan wudu ialah melakukan tawaf di Baitullahil Haram, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Tawaf fardu mana? Tawaf fardu contohnya, kita mengerjakan umrah. Bila kita niat umrah, nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Di mana? Di miqat, tempat niat. Apabila kita berniat untuk mengerjakan umrah, kalau kita daripada Madinah, kita keluar saja Madinah, kita sampai di Bir Ali, maka kita akan berniat ihram di situ. Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan sahaja aku ihram dengannya kerana Allah Ta'ala, maka mulai saat itu kita hendaklah menjaga diri kita daripada melanggar aturan-aturan yang dilarang sewaktu kita berada dalam ihram. Kita pun pergi terus sampai ke Mekah. Bila sampai ke Mekah, kita terus masuk dalam masjid, kita mengerjakan tawaf. Berapa kali? 7 kali tawaf. Selepas selesai tawaf 7 kali, kita pergi bersa'i di antara bukit Safar dan bukit Marwah. Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, sehingga kita berakhir di bukit Marwah 7 kali. Maka kita dikehendaki bertahlul. Tahlul ni maknanya sama ada mengguntingkan rambut ataupun bercukur. Maka kita telah selesai mengerjakan umrah. Baik, nak ceritanya waktu kita nak tawaf tu. Waktu kita nak tawaf itu, tawaf yang saya maksudkan itu adalah tawaf fardu, sebab kita mengerjakan umrah. Baik, setelah mana kita dapat satu umrah, kemudian kita pun rasa nak tawaf lagi. Tawaf yang keduanya, tawaf yang ketiganya, tawaf yang keempatnya, itu adalah tawaf sunat. Tawaf sunat ini anytime, bila-bila masa boleh dikerjakan. Sama ada lepas salat, ataupun pada waktu mana-mana sekalipun, apabila kita masuk dalam masjid, disunatkan kita mengerjakan tawaf. Baik, cerita dia, apabila kita ketiadaan wudu, tawaf itu tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Kata dia, kerana tawaf-tawaf ini semacam dengan sembahyang juga. Semacam maksudnya, tawaf ini seperti solat juga. Tetapi kata dia, yang membezakan tawaf ini dengan daripada sembahyang adalah at-tawafu salatun illa anna Allah ahalla fihil kalam. Tawaf ni kata Nabi, dia adalah seperti sembahyang. Kecuali yang membezakan tawaf dengan sembahyang ni kata Nabi, anna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, ahalla fihil kalam, menghalalkan bercakap. Tawaf ni kita boleh cakap. Sembahyang? Sembahyang tak boleh. Sembahyang tak boleh kita bercakap. Bahkan kalau kita terkeluar perkataan yang menyatakan dua huruf dengan sengaja, maka hukum batal tu sembahyang. Itu sembahyang. Adapun tawaf boleh kita nak sembang, boleh kita nak bercakap, boleh kita nak cakap berkata apa-apa pun. Tapi kata Nabi, walaupun dibolehkan bercakap ketika tawaf, faman takallama, Nabi mengajar kita, sesiapa di antara kamu yang
memilih untuk bercakap pada ketika mana kamu bertawaf, fala yatakallamu illa bi khairin, maka janganlah dia bercakap kecuali perkara-perkara yang berbentuk kebaikan. Mana kalau kita nak cakap saja-saja, mana member kita ni tak nampak, tak perlu. Sebab benda tu bukan benda yang very important. Mana tidak penting, jangan. Yang boleh kita bercakap, sebagai contoh kita doa. Ajar member kita sebelah. Awak, di tempat ini doa dia. Awak, di tempat ini doa dia. Awak, ini tempat ni doa dia. Doa begini-begini. Ataupun ikut saya membaca doa. Awak nanti amin. Makna begitu boleh. Kenapa? Apa yang kita ucap itu ada kaitan dengan ibadah dan benda yang kita cakap itu berbentuk kebajikan. Okey, yang ketiga, perkara yang diharamkan disebabkan ketiadaan wudu, iaitu menyentuh Quran dan menanggung Quran. Menyentuh Quran, sentuh Quran tak boleh. Menanggung, maksudnya membawa Quran juga tak boleh. Ini berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Quran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang bersuci. Orang yang ada wuduk saja yang boleh sentuh dan boleh bawa Quran. Dan Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la yamassul Quran illa tahirun. Tidak boleh disentuh Al-Quran ini kecuali orang yang bersuci. Mana dua-dua. Mana tadi yang saya baca, la yamassuhu illal mutahharun, itu bukti ataupun dalil daripada Quran. Manakala dalil daripada hadis, la yamassul Quran illa tahirun, mana kedua-dua. Daripada Quran, daripada hadis, dua-dua menyebutkan bahawa orang yang tidak suci tidak boleh menyentuh dan tidak boleh membawa Al-Quran. Maka barang siapa yakin ia akan suci daripada hadas, dia kemukakan soalan. Dia kata, andai kata seorang itu dia yakin dianya suci daripada hadas, maksudnya dia suci, tidak berhadas. Dia yakin dia ni dalam keadaan bersih. Ataupun dia yakin akan berhadas. Manakala yang kedua pula, dia yakin dia ni tidak berhadas. Padahal dia yakin dia berhadas. Yang pertama, dia yakin dia tidak berhadas. Yang kedua, dia yakin dia tidak berhadas. Kemudian tiba-tiba datang keraguan, datang syak. Syak ni maksudnya ragu-ragu. Pada sebaliknya, soalan yang pertama, dia yakin yang dia ni berhadas. Dia yakin yang dia ni tidak berhadas. Maknanya dia yakin dia dalam keadaan suci. Tiba-tiba datang keraguan, aku ni berhadas ke tidak? Aku ni berhadas ke tidak? Ataupun orang yang kedua, dia yakin dia tu mana berhadas. Tiba-tiba datang keraguan, aku ni berhadas ke ataupun tidak? Apabila berlaku perkara demikian, ini diajar oleh agama. Andai kata berlakulah perkara demikian, maka hendaklah kita berpegang dengan kaedah. Apa kaedah dia? Iaitu nescaya mengamallah ia yang syak tadi akan yang yakin itu. Maknanya kalaulah orang yang pertama dia yakin dia ni suci, tiba-tiba datang keraguan, aku ni suci ke beradas? Suci ke beradas? Dia kena tengok. Sebelum datang syak dia dalam keadaan berwuduk ke belum? Kalau sebelum syak itu dia dalam keadaan wuduk, maka dia kena ambil kira yang dia ni adalah berwuduk. Itu kaedah dia, Siti Fatimah. Baik, golongan yang kedua tadi, dia ni yakin yang dia ni berhadas. Memang dia ketuk dah tadi. Tiba-tiba datang keraguan, aku ni ada wuduk atau tak ada wuduk? Maka dia kena tengok tadi. Tadi dia keadaan tidak berhadas, maka dia kena ambil wuduk. Ini kaedah dalam agama. Agama telah mengajar kita formula untuk kita menyelesaikan masalah waswah. Waswah ini adalah bisikan yang didatangkan oleh syaitan kepada kita. Kenapa? Syaitan dia nak mengganggu kita untuk menjadikan orang yang kalut, orang yang tidak dapat concentration kepada ibadah. Jadi apabila kita melayani waswas syaitan, maka suka seronok syaitan. Saya kata ini orang aku, ini orang aku, ini orang aku. Jadi oleh demikian, hati-hati kita, jangan sekali-kali kita terpengaruh dan terpedaya dengan waswas syaitan ini. Baik, ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi kata, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a. Apabila mendapati seorang daripada kamu di dalam perutnya sesuatu. Dia rasa macam ada sesuatu dalam perut dia.
fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la. Tiba-tiba dia ragu-ragu sama ada dah keluar ataupun tidak. Tadi dia berasa macam ada sesuatu dalam perut dia. Kemudian dia confused sama ada benda tu keluar ataupun tidak. Maka Nabi mengajar kita, Kak Zuraida, Nabi mengajar kita formula. Andai kata berlakulah situasi demikian pada kita, Nabi kata fala yakhrujanna minal masjid. Maka janganlah sekali-kali kamu keluar daripada masjid hatta yasma'u sautan, sehingga mu dengar bunyi suara. Bunyi suara ketuk, bunyi. Kalau mu tak dengar, au yajidarihan, mu kena cium bau kada. Kalau dengar suara ketuk pun tak dengar, bau busuk pun tak, Nabi kata mu jangan keluar daripada masjid walaupun berasa rak-rak di punggung kita. Kenapa? Kadang-kadang syaitan dia dak mai di halakah punggung. Halakah punggung ni, punggung manusia ni dia ada halakah. Ada tempat hak sipu, hak keriput tu untuk memotong najis. Bila najis keluar, benda hak keriput tu lah akan potong najis kita. Jadi biasanya syaitan dia ada gantung situ. Apabila dia ada gantung situ, kita berasa rak tu kita pun confused. Ketuk dah ke dak lagi, jangan keluar. Nabi mengatakan fala yakhrujanna minal masjidi, jangan kamu keluar daripada masjid hatta yasma'u sautan, hingga mu dengar bunyi suara, au yajidarihan, ataupun mu bau busuk dia. Kalau tidak didapati salah satu daripada dua perkara ini, maka jangan sekali-kali kita keluar daripada semayang. Kita teruskan semayang sehingga selesai. Ingat, sidang penonton yang dihormati sekalian, barangkali malam ini ilmu ini baru kita dengari. Sebelum ini jarang kita dengari. Alhamdulillah, ini berkat ataupun pentingnya kita berada dalam majlis ilmu. Okey. Kemudian isyak jam berapa isyak? Okey, oleh kerana isyak belum lagi masuk, kita sambung lagi satu tajuk. Iaitu tajuknya sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi, ataupun kita namakan juga dengan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ada beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang mewajibkan kita mandi. Yang pertama, kata para alim ulama, perkara yang pertama yang mewajibkan mandi ialah mati. Apabila berlaku kematian, maka diwajibkan orang hidup kena mandi orang mati. Kalau dia tak mandi, hukum dia haram dan berdosa. Siapa dia berdosa? Orang hidup ni. Orang mati tak apalah dia mati dah. Orang yang berdosanya adalah orang hidup. Kenapa? Menjadi fardu kifayah kepada orang hidup, mesti memandikan orang mati apabila mati. Ini berdasarkan kepada ijma' ulama. Mana sebuah suara alim ulama mengatakan, mana-mana orang Islam yang mati, maka wajib dimandikan dia. Baik, yang kedua. Yang kedua perkara yang mewajibkan mandi adalah apabila keluarnya haid. Haid ni maksudnya darah bulanan bagi perempuan. Orang perempuan yang berusia mula 9 tahun sehinggalah expired date. Mula 9 tahun, bila keluar darah itu dikatakan darah haid. Kalau 8 tahun keluar darah Kak Faridah, bukan darah haid. Ingat, mana kiraan bagi seorang perempuan yang membolehkan dikategorikan darah yang keluar itu sebagai haid apabila seseorang perempuan itu berusia 9 tahun. Orang itu ada orang perempuan umur 10 tahun baru keluar haid. 10 tahun. Lagi-lagi lah mung. Mereka kata dah tadi, mana awal kiraan dia adalah 9 tahun. Jadi apabila dia 10 tahun keluar haid, okeylah. Ataupun 11 tahun keluar haid, okeylah. Ataupun 15 tahun mari haid, okeylah. Kadang-kadang orang perempuan ni tak keluar haid langsung. Sampai umur 30 tahun tak keluar haid. Ada juga. Tapi tak ramai lah. Tak ramai orang perempuan yang pelik lagu ni. Tapi kebanyakan perempuan datang haid. Okey. Ini berdasarkan hadis, idza aqbalatil haidatu fada'is salah. Nabi mengatakan apabila seorang perempuan itu didatangi haid, fada'is salah, maka hendaklah dia tinggalkan salat.
Wa idza adbarat, dan apabila haidnya berhenti, faghtasili wa salli. Nabi kata maka hendaklah dia mandi dan hendaklah dia sembah mayang. Ingat perempuan, apabila haid berhenti, mu kena cepat-cepat mandi dan hendaklah kamu cepat-cepat solat. Sebagai contoh, haid kita ni, haid seorang perempuan habis pada jam 7 petang. Dia kena selalu tengok lah orang puan ni. Jangan dia buat bodoh gitu. Ni kadang-kadang dia buat tak tahu je. Haid dia lama dah habis. Habis 6.30 lagi. Oleh kerana dia tak peka, tahu-tahu lepas maghrib. Ingat baik-baik, asar tu mu kena qadha. Berapa ramai manusia perempuan ni meninggalkan solat dalam keadaan dia tidak sedari. Kenapa? Sebab ramai di antara anak-anak muda kita, murid-muridku, tidak peka dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Sebab saya cakap begitu tu, kerana saya selalu bertanya anak-anak muda ni. Bila kita tanya tentang haid yang ada pada dia, terpengok-pengok, jadi bengong belakang nak jawab. Kenapa? Sebab dia tidak mengambil indah terhadap darah yang berlaku pada dia. Ni berat orang ni. Nak jadi bini macam mana? Bodoh lagu tu. Kan? Ingat, ini tanggungjawab tok lelaki. Suami, apabila mu berkahwin dengan seorang perempuan, mu kena ajar perempuan tu. Jadi sebab itu kita nak cari perempuan yang tahu sikit-sikit, supaya tidak menimbulkan kesusahan. Ini tengok orang perempuan nampak comel, ambil selalu. Sedangkan dia paling bodoh sekali. Akan mendatangkan banyak kesusahan. Baik, yang ketiga. Yang ketiga perkara yang mewajibkan mandi adalah nifas. Nifas ni maknanya darah yang keluar bagi perempuan selepas beranak. Selepas daripada anak tu keluar, tiba-tiba kemudian keluar pula darah. Darah yang keluar selepas daripada beranak itu dinamakan dengan nifas. Nifas ni banyak dia. Nifas ni banyak pula. Lama masa keluar dia. Iaitu sekurang-kurang nifas ni adalah satu lahzah. Sekelip mata je. Itu paling kurang. Paling banyak orang perempuan keluar darah nifas dia 60 hari 60 malam. Cuma kebiasaan perempuan nifas dia 40 hari 40 malam. Ni orang perempuan kena tahu ni. Sama juga dengan bilangan darah haid. Darah haid paling kurang darah haid bagi perempuan sehari semalam. Sebab itu perempuan kalau keluar darah dia tak sampai sehari semalam, itu bukan haid namanya. Namanya darah istihadah. Mungkin nak semayang. Paling banyak haid 15 hari 15 malam. Kebiasaan haid perempuan ada yang 6 hari 6 malam, ada yang 7 hari 7 malam, ada yang 8 hari 8 malam. Itu kebiasaan. Baik, yang keempat, beranak. Beranak ni dia panggil apa? Dia panggil wiladah. Mana yang keempatnya, apabila beranak. Bagi seorang perempuan yang keluar darah wiladah, mana darah yang keluar bersama dengan anak tu, dia panggil darah wiladah. Walaupun keluar tu bukan anak, yang keluar tu daging seketul je. Keluar daging seketul saja pun dinamakan juga wiladah, maka wajib bagi perempuan itu mandi. Wajib bagi perempuan itu mandi. Yang kelima perkara yang mewajibkan mandi ialah keluar mani. Orang lelaki pun ada mani, orang perempuan pun ada mani. Manakala keluar mani, maka wajib kena mandi. Ataupun memasukkan hasyafah ke dalam faraj. Memasukkan hasyafah maksudnya orang lelaki. Orang lelaki itu dia ada kepala helmet dia. Masuk dalam kemaluan perempuan sampai pada ke pangkal hasyafah. Mani tak tobek, cuma masuk sekadar tu, maka wajiblah dia mandi. Kalau masuk tak sampai kadar itu, tak wajib dia mandi. Jadi ini aturan-aturan yang telah disebutkan oleh agama untuk membiasakan kita umat Islam melakukan perkara demikian. Kerana bimbang, takut masuk separuh dah masuk. Lepas tu dia kata, tak apalah sebab tak keluar apa mani, masuk saja. Akhir sekali dia tak mandi, maka akan menjejaskan semua ibadah yang lain. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi kata, idzal taqal khitanan, apabila bertemu dua khatam. Khatam ni maksudnya khitam lelaki dengan khitam perempuan. Apabila bertemu, wajabal ghuslu, Nabi kata wajiblah dia mandi. Wa illam yanzil, walaupun tak keluar mani. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, sekiranya kamu berjunub, maka hendaklah kamu bersuci. Makna bersuci di sini makna mandi.
Jadi sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah pagi esok kita sambung kitab yang sama. Tajuk perkara yang haram disebabkan hadas sah. Tajuknya perkara yang diharamkan disebabkan hadas sah. InsyaAllah kita akan kupas pada jam 6.45 pagi esok. Mana? Ustaz, kalau tengah solat kita tahan nak kentut macam mana? Okey. Kalau tengah solat kita tahan nak kentut, hukum dia makruh, Kak. Hukum dia makruh. Kenapa? Sebab dia menghilangkan khusyuk dalam sembahyang. Menghilangkan